Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke 106. Ayat ini berada pada muka surat 103 kalau tuan-tuan merujuk kepada nota yang bercetak. Ayat 106 ini merupakan kecaman yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrikin, yang mana kecaman yang pertama telah dijelaskan pada ayat yang sebelumnya 105, yang mana ayat yang sebelumnya orang-orang musyrikin ini mereka tidak mengambil kisah, mereka tidak mengambil endah, walaupun mereka telah dapat melihat bukti-bukti keesaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk bukti-bukti kekuasaan Allah yang berlaku kepada umat-umat yang telah pun dibinasakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Terjemahan ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan kebanyakan mereka, iaitu orang-orang musyrikin, mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya dengan yang lain. Jadi ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahawa orang-orang musyrikin ini mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama Allah menyebut kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan Allah. Okey. Ayat ini kita perlu merujuk kepada tafsiran ayat, yang mana kata Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Al-Imam Ibn Kathir telah menukilkan tafsiran yang telah dibuat oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ni mengatakan bahawasanya ayat itu Allah Ta'ala nak memberitahu bahawa orang Arab musyrikin ni sebenarnya mereka percaya tentang pencipta langit itu, pencipta bumi itu, pencipta gunung ganang itu. Mereka mempercayai ada Tuhan yang ciptanya. Sebab itu Ibnu Abbas mengatakan di antara iman mereka, iman di sini menunjuk kepada kepercayaan mereka, apabila mereka ditanya siapa yang cipta langit, siapa yang cipta bumi, siapa yang cipta gunung ganang, mereka pasti menjawab Allah. Tetapi dalam masa yang sama mereka tetap menyengutukan Allah, menduakan Allah. Itu yang dia panggil syirik. Syirik dia berlaku bukan kerana tidak percaya Tuhan tidak wujud. Syirik berlaku kerana percaya ada Tuhan yang berkuasa, tetapi dia mencampur adukkan
dengan mempercayai juga ada makhluk-makhluk lain yang berkuasa. Kalau kita masih ingat dalam surah Al-Mulk, kita pernah ulas bahawa orang musyrikin ini mereka percaya pada bahala-bahala dan patung-patung, bahawa mereka itu boleh memberikan juga rezeki dan juga pertolongan. Okey, apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ini disokong oleh kebanyakan para ulama tafsir lain di kalangan para tabi'in. Imam Mujahid, Atha, Ikramah, Asy-Sya'bi, Qatadah, Ad-Dhahhak, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Ni nama-nama ni dipanggil tokoh-tokoh di kalangan tabi'in yang memang kalau belajar tafsir je nak rujuk siapa tabi'in yang pakar dalam bidang tafsir, inilah di antara nama-namanya. Mereka mengatakan apa yang mereka tafsirkan itu sama macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni dia adalah sahabat Nabi. Jadi para tabi'in menyokong apa yang Ibnu Abbas telah katakan. Ibnu Abbas katakan apa? Orang Arab musyrikin ni sebenarnya mereka percaya tentang langit tu Allah cipta, bumi tu Allah cipta. Ada banyak dalam Quran lain. Tetapi dalam masa yang sama mereka masih mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Saya nukilkan pula tafsiran dalam tafsir Al-Jalalain. Tafsir dua imam bernama Jalaluddin. Sebab tu namanya tafsir Al-Jalalain. Dalam tafsir Jalalain mengatakan ayat yang wama yu'minu aksaruhum billah mengatakan mereka tu mengaku bahawa Allah lah yang mencipta dan Allah lah yang bagi rezeki. Dia ada kepercayaan tu, tetapi kepercayaan itu tidak dipraktikkan dalam hidup mereka, tetapi mereka masih lagi nak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itulah makna ayat bagi ayat 106. Okey, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-107. Nanti kita lihat pengajaran dia pada ayat-ayat yang berikutnya. Okey. Kita lihat ayat nombor 107. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Okay. Ayat 107 ini perkaitan dia, kalau sebelum ini kita telah mengetahui ada dua kecaman yang telah Allah lakukan kepada orang Arab musyrikin Mekah. Yang pertama kita telah ketahui pada ayat 105, iaitu mereka walaupun lalu lalang nampak jelas umat-umat kesan saki-baki, umat-umat terdahulu telah dibinasakan, mereka tak mengambil peduli. Lepas tu sebentar tadi ayat 106 Allah mengecam mereka yang mereka ini masih lagi nak mensyirikkan Allah walaupun mereka percaya tentang Tuhan yang menciptakan langit tu. Maka Allah pada ayat 107 ini Allah berikan kepada mereka dua ancaman. Apa ancaman itu? Okey, kita baca terjemahan ayat.
Ayat ini Allah mengatakan yang bermaksud, adakah mereka berasa aman daripada didatangi azab Allah yang meliputi mereka? Ini ancaman pertama. Ancaman pertama ni dia merujuk ancaman di dunia. Allah nak mengatakan dalam bahasa mudahnya, mereka ni tak takut ke kalau azab Allah itu datang kena pada mereka? Semua kena. Macam tu ayat dia. Maknanya Allah memberikan amaran. Mereka boleh macam tak rasa bersalah pun. Mereka buat syirik, mereka duk ingat mereka buat syirik tu macam tak ada azab yang turun. Jadi Allah memberi amaran kepada mereka. Atau mereka akan didatangi hari kiamat secara mengejut ketika mana mereka tidak menyedarinya. So ancaman yang kedua, amalan yang kedua kata Allah, kalau mereka tak kena azab di dunia pun, mereka tak takut ke kalau kiamat datang dalam keadaan mereka tak sedar? Apabila tak sedar, maknanya mereka dalam keadaan mereka tidak bersiap sedia. Dalam keadaan mereka tak nak bertaubat. Mereka tak takut ke dengan datang hari kiamat tu? Okey, itu dua amaran. Daripada ayat 107 ni, kita dah faham tafsiran dia secara ringkas. Apa pelajaran yang boleh kita ambil? Yang nombor satu, kita mengetahui azab bagi orang yang berpaling dan melakukan kesyirikan. Berpaling ni kita kena kaitkan dengan ayat nombor 105 yang kita pelajari sebelum ini, yang mereka tidak mengambil kisah akan bukti-bukti yang menunjukkan Allah itu esa, yang boleh nampak di langit, yang boleh nampak di bumi. Okey, kemudian mereka juga telah melakukan kesyirikan. Seperti ayat nombor yang kita baca 106 tadi. Jadi ayat ini merupakan ayat yang merujuk kepada azab bagi orang yang berpaling dan melakukan kesyirikan, yang Allah boleh datangkan di dunia dan juga Allah boleh datangkan di hari akhirat. Mereka takkan terlepas. Di dunia mereka tak terlepas, di akhirat pun mereka tidak akan terlepas. Jadi tidak ada jalan lain. Mereka kena buat apa? Melainkan mereka kena beriman dan mereka kena bertawakal kepada Allah. Sebenar-benarnya esakan Allah. Okey, pelajaran nombor 2 kita dapat pelajari dekat sini. Hari kiamat kalau dia tiba, dia akan datang dalam keadaan manusia itu lalai dan manusia itu leka. Sebab tu Allah kata mereka tidak menyedarinya. Okey, ada ayat lain di dalam Al-Quran, seperti mana dalam surah Al-A'raf ayat 187, Allah mengatakan la ta'tikum illa baghtah. Kiamat tidak akan datang kepada kamu kecuali dalam keadaan mengejut. Ini adalah sifat kedatangan hari kiamat. Nanti kita akan pelajari sifat datangnya hari kiamat. Kalau dia datang, tak ada siapa boleh mengelaknya. Nanti kita belajar dalam suratul Al-Waqi'ah, selepas belajar suratul Rahman. Okay. Kita teruskan dengan ayat yang ke-108. Ayat 108. Ayat 108 ini Allah Subhanahu wa taala nak memberikan penegasan apa yang perlu buat kalau orang musyrikin ni mereka dah tak nak beriman, mereka berpaling, mereka tak mengambil kisah akan bukti-bukti kekuasaan Allah, lepas tu mereka masih lagi nak mensyirikkan Allah. Maka apa tindakan orang beriman? Maka tindakan tegasnya
adalah kukuhkan pendirian dengan mengatakan, kita baca ayatnya, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Okay. Terjemahan ayat 108, Allah berfirman dan bermaksud, katakanlah wahai Muhammad. Okay, setelah Nabi menyampaikan dua kecaman, dua amaran, maka Nabi perlu lagi mengatakan kepada mereka, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Okay, inilah jalanku, aku dan orang yang mengikutiku, yang menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan bukti yang jelas. Okey. Dan Maha Suci Allah, dan aku bukanlah daripada orang yang mensyirikkan Allah. Okey. Ayat ini dia ada lebih kurang beberapa statement walaupun dalam satu ayat. Okey, yang pertama, Nabi mengisytiharkan, Nabi menegaskan bahawasanya Nabi tidak sama macam orang-orang musyrikin yang kita tahu ayat 105, 106 tu. Tetapi apa jalan yang Nabi pilih? Apa jalan yang dipilih oleh orang-orang Islam yang ikut Nabi? Okey, apa maksud ini adalah jalanku? Hazihi sabili. Okey, lihat pada terjemahan ayat, pada tafsiran ayat. Okey, Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim memberikan ulasan. Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya perintahkan kepada manusia, termasuk juga kepada jin, dengan bagi tahu kepada mereka, inilah jalannya. Jalan apa maknanya? Jalan dan sunnahnya, iaitu dakwah, mengajak kepada syahadah. Syahadah yang membawa makna, yang mengajak kepada tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah semata-mata, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi apa maksud Nabi kata, katakanlah, Allah berfirman kepada Nabi, kena cakap, kena tegaskan, inilah jalanku yang mengajak kamu kepada Allah. Kepada Allah tu mengajak kepada apa? Kepada mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang ikut Nabi pun macam tu. Okey. Kemudian kenapa dalam ayat itu ada ala basiratin? Berdasarkan bukti yang jelas, kata Al-Imam Ibn Kathir. Okey. Jalan mengajak manusia mengesakan Allah itu semuanya ada apa? Bukan ajak macam sekadar teori je, tetapi berdasarkan kepada apa? Bukti, ada dalilnya dan ada keyakinannya. Bukan Nabi mengajak kepada mengesakan Allah ni macam
percaya semata-mata tanpa dikemukakan hujah. Tak, Al-Quran memberikan hujah. Bukan sekadar Nabi kata secara tanpa ada hujah, Nabi juga mengajak kepada mereka dengan mengemukakan bukti-bukti yang mereka boleh nampak. Langit yang luas tu, bumi yang terbentang luas, haiwan-haiwan ternakan, kejadian manusia, alam ini yang telah kita pelajari pada ayat-ayat dan surah yang sebelumnya. Menunjukkan kepada kita apa? Nak dakwah kepada Islam, nak dakwah kepada mentauhidkan Allah, perlu kita mendatangkan bukti-bukti yang mengukuhkan kepada apa yang kita seru. Okey, kemudian ayat tadi kita dapati Nabi SAW kena menyucikan Allah dengan mengatakan subhanallah. Lepas tu Nabi juga kena mengistiharkan. Kesimpulannya Nabi mengatakan, aku bukanlah daripada orang yang melakukan kesyirikan. Jadi ayat ini apa pelajarannya? Ada 4. Saya ambil sedikit waktu untuk habiskan, boleh? Tapi dah 21 minit ni. Boleh? Kita dah masuk 1 Zulhijjah. Pahala dia sangat banyak. Pengisian kuliah subuh pagi ni pahalanya berbeza dengan hari-hari yang sebelumnya. Jadi mari kita ambil sedikit pahala gandaan. Okey, nombor 1, Nabi SAW adalah penyampai ajaran dari Allah kepada manusia. Sebab tu Nabi kata, inilah jalanku. Maknanya jalan yang Nabi lalui tu adalah jalan siapa? Jalan Allah. Jalan yang Allah minta Nabi ikut. Sebab tu kena ikut Nabi SAW. Pelajaran nombor 2, dakwah yang Nabi sampaikan kepada Allah, bawa kepada Allah ni adalah kewajipan setiap orang yang beriman yang ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita mendakwa kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dalam kita mengajak manusia nak dekatkan diri pada Allah, maka kita kena ikut apa yang telah Nabi sampaikan. Kerja berdakwah ni juga adalah kerja setiap orang yang beriman. Tapi jangan bawa manusia lain daripada tujuan Nabi mengajak manusia dekat kepada Allah. Okey. Pelajaran nombor 3, seorang yang menyeru kepada Allah harus memiliki ilmu yang yakin dan ilmu yang benar. Yakin dan benar tu maksudnya dia perlulah tahu apa hujahnya, apakah bukti-buktinya, supaya orang yang menerima seruan itu mereka apa? Mereka boleh yakin dengan apa yang disampaikan. Pelajaran yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala ini membersih dari memiliki sifat kekurangan, kelemahan, keaiban. Inilah yang terkandung pada kalimah subhanallah. InsyaAllah esok kita akan sambung ayat yang ke-109, dan mungkin esok kita sempat kita boleh khatamkan, ataupun kita akan khatam pada hari Khamis, insya-Allah. Kita sambung pada hari yang berikutnya. Moga-moga hari ini kita dapat menambahkan lagi pemahaman kita tentang ayat-ayat yang terkandung pada penghujung dalam surah Yusuf ini. Moga-moga kita mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.